Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dah masuk 5 Ramadan 1441 Hijrah, yang mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu hingga ke hari ini. Sedar tak sedar dah masuk 5 hari dah kita berpuasa. Jadi macam mana abang-abang, lelaki, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum ni dah kita bincangkan berkenaan dengan solat tarawih. Macam okey, boleh tunaikan solat tarawih, boleh jadi imam tarawih, alhamdulillah. Bagi yang dah berjaya menunaikan solat tarawih sebagai seorang imam, tahniah, syabas diucapkan kepada anda tuan-tuan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana anda telah pun mencapai satu lagi tahap. Kalau sebelum ni biasanya hanya jadi makmum solat tarawih, tapi alhamdulillah tahun ini 1441 Hijrah, tahun 2020 ini, satu sejarah telah dicipta yang mana tuan-tuan telah berjaya menjadi imam solat tarawih. Itu satu kejayaan, satu kebanggaan yang boleh yang boleh dirakamkan, yang boleh disimpan sebagai satu kenangan yang cukup bermakna, di sebalik daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam tempoh PKP ini. Mungkin kita rasa ini satu bentuk musibah, mungkin kita rasa ini satu bentuk yang mana ujian yang berat, berubah new normal kita ni tadi, berubah daripada biasanya kita menjadi makmum, tiba-tiba hari ini nak menjadi imam. Tapi alhamdulillah, kerana keterpaksaan itulah tadi, maka akhirnya kita telah memecahkan ruyung. Maka kita dapat sagunya apa dia? Tahu, rupanya kita mampu jadi imam. Jadi sekali lagi, tahniah kepada tuan-tuan yang telah pun berjaya menjadi imam. Tak susah pun kan? Kalaulah sebelum ni kita katakan boleh, gunakanlah sahaja surah-surah yang ada dalam hafalan tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Fatihah dan ikut tu. Tapi hidup kita ni biarlah semakin hari semakin baik. Hari ini kita dah masuk hari yang kelima. Mudah-mudahan adalah pertambahan yang lebih baik. Apa dia lebih baik? Mungkin kalau sebelum ini surah-surah yang pendek, kita bolehlah ubah. Kalau sebelum ini katakan masih lagi tak hafal, masih lagi mungkin buka mushaf ke, buka Al-Quran ke, membaca walaupun surah-surah lazim itu tadi, tapi masuk hari-hari yang berikut ni, seboleh-boleh dan sebaik-baiknya kita telah memperbaiki diri, hafal. Mungkin kalau bacaan Fatihah pun sebelum ni agak tak berapa nak kemas sangat tu, bukan nak kata tak sah solat, tidak. Katakan mungkin ada lagi boleh ditambah baik, ambil masa. Tengok dekat YouTube, macam-macam lagi lah, ada kaedah-kaedah bacaan yang ditunjukkan supaya menambahkan ilmu kita, khususnya tadi dalam nak meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, petang ni kita nak bincangkan satu hadis yang ringkas, tetapi pada saya mungkin walaupun ringkas, dia boleh memberi kesan, memberi impact, memberi motivasi kepada diri kita dalam kita nak mengisi Ramadan yang masih berbaki ni. Kita harapkan Ramadan ini kita dapat lalui dengan ihtisaban. Maknanya kita dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab tadi, maknanya dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan. Dan hadis ini mungkin akan memberi dorongan kepada kita. Apa dia? Hadis ringkas ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru manazilakum bis-salah wa qiraatil Quran." Ringkas saja. Hadis riwayat Al-Baihaqi ini, yang mana maksudnya ialah cahayakanlah rumah-rumah kamu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Jadi dalam hadis ini ada dua. Yang pertama, Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa nak cahayakan rumah kita ni adalah dengan solat. Solat, sembahyang yang kita tunaikan 5 kali sehari. Itu yang wajib kepada kita. 17 rakaat sehari semalam. Banyak fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang dinyatakan dalam solat. Kita tak nak kupas kat situ. Kita nak katakan kat sini, asasnya ialah solat itu tadi ialah tujuan dia adalah untuk nawiru manazilakum tadi. Maknanya untuk mencahayakan, untuk menerangkan, untuk menjadikan rumah kita itu ceria. Bukannya ceria itu pada pandangan kita,
Kita nampak mungkin, Ustaz, rumah saya dah ada dah lampu kelap-kelip sana ada. Cat, kita dah tukar cat baru, cantik dah sofa dan sebagainya. Bukan itu cahaya yang dimaksudkan. Tetapi cahaya rumah kita ini tadi ialah pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah rumah kita itu bercahaya? Adakah rumah kita itu tadi ada nur? Adakah rumah kita itu tadi terang di sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itulah tadi hadis ni kata nawwiru manazilakum bisalah. Yang pertama dengan solat. Jadi dalam tempoh PKP ini kita ambillah peluang. Maknanya solat kita boleh tunaikan. Kalau sebelum ini mungkin kita solat secara nafsi, sendiri-sendiri. Mungkin kita sembahyang dekat pejabat. Kita tak pernah lagi berjemaah zuhur dengan isteri kita. Kita tak pernah lagi berjemaah zuhur dengan suami kita. Sebab sebelum ini kita berjemaah di masjid, di surau, di tempat kerja dan sebagainya. Jadi peluang PKP ini tadi gunakan sebaik mungkin. Sebaik-baiknya dan seboleh-bolehnya, la budda, tak boleh tidak, kita tunaikanlah 5 waktu ini tadi secara berjemaah. Kecuali lah katakan memang hidup berdua suami isteri saja, tak ada anak lagi, tiba-tiba isteri tak boleh nak solat atas faktor uzur, maka takkan nak paksa juga solat. Maka ketika itu sembahyanglah seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya dalam keadaan yang lain tu tadi, ada anak ajak anak berjemaah, ada isteri ajak isteri berjemaah, ada suami ajak suami berjemaah. Tunaikanlah solat itu secara berjemaah dan jangan tinggal. Yang 5 yang wajib itu dah tentu, tambahlah. Dalam tempoh PKP ni tadi, masa kita tu terluang. Kalau waktu bekerja mungkinlah kita pagi-pagi dah kerja, dah tu banyak kerja, tak sempat nak duhanya kan. Tapi kalau lah dalam tempoh PKP ni, gunakan peluang. Kita boleh tunaikan solat sunat duha tanpa gagal, insya-Allah. Kemudian kita tunaikan peluang, kita bincang tadi, kita solat sunat tarawih, kita tunaikan secara tanpa gagal juga. Maknanya setiap hari kita tunaikan solat sunat tarawih. Tambahkan lagi solat sunat awabin, solat qabliyah, ba'diyah, sebelum solat waktu, selepas solat waktu. Kita gunakan peluang yang ada ni. Maknanya tunaikan sebanyak mungkin solat yang boleh kita tunaikan, supaya kita dapat apa yang dikatakan dalam hadis itu tadi, nawwiru manazilakum bisalah. Itu yang pertama. Dan kita kena ingat, solat ini apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Kalaulah solat kita itu tadi tidak dapat mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar, maknanya walaupun kita tunaikan solat, tak tinggalkan solat, tetapi puasa kita masih lagi yang yuk. Yang yuk macam mana tu? Duduk sorang-sorang kat dapur, masih lagi buka periuk. Sekarang ni buka dekat Grab Food boleh. Kita boleh buka dekat Food Panda tu tadi. Macam-macam kita boleh order, orang tak tahu pun hantar dekat tepi jalan. Kita pergi pick up dekat tepi jalan makan. Orang tak tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Maknanya kalau berlaku keadaan sebegitu, solat kita tadi masih belum sempurna. Sebab solat yang sempurna, innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat akan mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Maknanya kalau berlaku solat kita tu tadi masih belum sempurna, kena tengok balik. Kita tak nak kupas panjang lah pula berkenaan dengan kesempurnaan solat. Tapi asasnya tadi ialah kita nak solat kita itu tadi mencegah kita daripada kemungkaran, dan kita nak kejarkan tadi, iaitu dalam hadis yang kita bincangkan tadi berkenaan dengan mencahayakan rumah kita tadi dengan solat yang pertama. Dan yang kedua, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nabi kata tadi, nawwiru manazilakum bis-salah wa qiraatil Quran, dengan solat yang pertama, dan yang kedua tadi dengan membaca Al-Quran. Ini yang juga sepatutnya kita ambil peluang. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ambil peluang dalam bulan Ramadan, PKP ini tadi. Kalaulah bulan Ramadan tahun sebelum-sebelum ini, dalam tempoh kita bekerja, maknanya Ramadan kita dalam Ramadan bekerja, tak kira lah kerja kita dekat pejabat ke, kira kita sebagai buruh ke, kerja kita sebagai guru ke, kerja kita di tengah lautan ke dan sebagainya, di udara sekalipun sebagai pilot pramugara dan sebagainya, kita terhad masa untuk membaca Al-Quran. Tetapi ketika mana PKP inilah kita kena gunakan peluang sebaik mungkin untuk rebut dua ni tadi. Maknanya bisalah wa qiraatil Quran. Qiraatil Quran ini tadi membaca Al-Quran. Gunakanlah masa yang ada itu tadi. Yang mana masa yang kosong. Kalaulah sebelum ini mungkin, kalau tahun-tahun sebelum ni kita hanya bertadarus ketika mana selepas solat sunat
tarawih dekat masjid, dekat surau. Kita join kumpulan A, kumpulan B, ataupun kita mengaji di rumah sendiri malam. Tapi dalam tempoh PKP ni kita ada banyak masa. Gunakan sebaik mungkin masa yang ada ini untuk kita membaca Al-Quran sebanyak yang mungkin. Daripada kita sahur, lepas sahur bawalah sampai ke malam, gunakan sebanyak mungkin untuk kita mengisi masa kita dengan membaca Al-Quran. Kita bukan menghabiskan masa, tapi kita mengisi masa kita dengan membaca Al-Quran. Ada yang cakap, Ustaz, hari ni macam-macam lah orang dalam grup WhatsApp kan, invite, jom siapa nak bertadarus, letak nama Muhammad Hidi, juzuk yang pertama, kemudian juzuk kedua, juzuk ketiga. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita nak join mana-mana kumpulan tu. Yang penting kita baca. Katakanlah kita nak mengaji juzuk 1, maka kita kena bacalah juzuk tersebut. Jangan pula kita letak aja, tak apalah, nanti tak sempurna khatam 30 juzuk itu tadi. Cuma ada pula yang ambil kesempatan. Kadang banyak sangat grup kan. Grup taman, grup bawangnya kan, grup tempat kerja, grup sekolahnya dulu, macam-macam lah, anak beranak dan sebagainya kan. Semua grup ini tadi nak buat kumpulan tadarus Al-Quran. Jadi Ustaz, boleh tak? Saya nak senang lah. Saya ada 10 grup buat khatam Al-Quran tadi, grup tadarus Al-Quran. Saya ambil juzuk yang pertama. 10 grup tadi saya letak juzuk yang pertama. Jadi adakah saya dapat 10 kali khatam? Baik, tuan-tuan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang membaca juzuk tersebut, katakan juzuk 1 tadi. Tetapi kita kena lihat, kalaulah dalam keadaan secara fizikalnya kita bertadarus itu tadi, kita ada kumpulan tadi, kita 10 orang tadi kita membaca, selesai satu pusingan itu tadi, katakan 30 juzuk, selesai. Kemudian bila kita pergi kepada kumpulan yang kedua ataupun kita nak mengaji untuk giliran khatam kali kedua, ini kalau yang tahun-tahun sebelum ni biasa kita ikut dekat masjid, dekat surau, kita akan baca balik kan. Maknanya kita akan baca semula kan, daripada juzuk yang pertama hinggalah ke juzuk yang ke-30. Barulah kita kata kita dah sempurna khatam satu Al-Quran. Tak adalah kita kata tadi dekat grup sana semalam saya dah baca, jadi saya letak nama je lah, saya dah baca. Tak boleh. Sebaik-baiknya biarlah kita ulang. Kalau katakan 10 kumpulan, kita letak semua kita juzuk yang juzuk pertama je, maka bacalah juzuk pertama itu tadi 10 kali. Jangan letak dekat 10 kumpulan juzuk yang pertama tapi kita baca sekali saja. Memang dari segi bacaan tak ada masalah. Dari segi bacaan memang betul kita dah baca, dan memang kita dah selesaikan dah membaca satu juzuk tersebut. Tetapi dari segi tujuan, dari segi maksud khatam itu tadi, tujuannya ialah kita nak khatamkan supaya dibaca 30 juzuk. Sedangkan tadi kita cuma baca sekali saja. Kumpulan yang pertama tu dapat juzuk yang kita baca, tapi yang kumpulan-kumpulan berikutnya seolah-olah kita tak membaca pun daripada juzuk tersebut. Jadi itu sesuatu yang perlu diperbetulkan. Niat tu betul, alhamdulillah kita nak join sana, join sini, tak ada masalah. Tetapi kenalah kita baca berapa jumlah yang kita letak. Kalau kita nak lompat-lompat, saya nak letak saya nak ambil 3 juzuk, saya nak letak juzuk 1, saya nak letak juzuk 13, saya nak letak juzuk 30, tak ada masalah. Letaklah berapa juzuk sekalipun, asalkan kita baca. Yang pentingnya ialah kita membaca Al-Quran itu tadi, kita isi ruang masa yang ada itu tadi dengan solat tadi dengan qiraatil Quran. Dan tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tips yang mudah. Mungkin ada setengah kita selain daripada join kumpulan-kumpulan tadarus ini tadi, kita pun berniat untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Biasanya kalau mak ayah kita, atuk nenek kita dahulu, biasanya mereka akan berebut untuk mengkhatam bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ada yang khatam sekali, ada khatam 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Ikutlah kepada kemampuan masing-masing. Boleh Ustaz nak khatam dalam sebulan Ramadan? Boleh, tak ada masalah. Antara kaedah yang paling mudah, ini banyaklah dikongsikan, cuma saya saja je nak refreshkan balik. Kalau kita nak dapat sekali khatam dalam bulan Ramadan,
secara teratur lah. Kalau kita mampu nak baca satu malam sampai 3-4 juzuk terpulang. Tetapi ini panduannya. Panduan dia macam mana? Iaitu kita baca 4 helai setiap waktu solat. Setiap hari. Maknanya subuh 4 helai, zuhur 4 helai, asar 4 helai, maghrib 4 helai, isyak 4 helai. Macam mana nak 4 helai kan tu terpulang lah. 2 sebelum solat, 2 selepas solat boleh. Kalau terlepas zuhur tadi katakan tak sempat nak baca, asar kan kena kabur balik baca 8 helai. Barulah dia akan sempurna. Dalam sehari itu tadi kita akan dapat baca 1 juzuk, dan dalam sebulan insya-Allah kita akan dapat selesaikan khatam 30 juzuk. Itu kalau nak sekali khatam. Tapi kalau rasa nak buat 2 kali khatam, maka gandakanlah 8 helai setiap waktu solat. Kalau nak 3 kali khatam, gandakan lagi 12 helai setiap kali waktu solat. Itu kaedah yang dianjurkan oleh ahli Al-Quran. Saya cuma kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi ingat, dalam ketika mana kita membaca Al-Quran ini tadi, bertadarus tadi, sebaik-baiknya kita buat kaedah bertadarus lah. Maknanya seorang membaca, seorang menyimak. Tapi kalau dua-dua tu pun dah alim bacaannya itu tadi, maka pun tak ada masalah. Mungkin ada sesekali kita akan tersilap, mungkin ada masanya kita akan terlupa, rujuklah kepada rakan-rakan. Jadi kalau ada yang mampu bertadarus, maknanya bertalaqi 2 orang 3 orang. Tapi kalau nak baca secara sendiri pun tak ada masalah, terpulang. Tapi pastikanlah kita baca itu dengan bacaan yang betul, tajwid kita itu tajwid yang betul. Jangan kita nak kejarkan khatam itu tadi. Bukannya kita nak kejar, saya mesti khatam dalam bulan ni, saya mesti habis. Bukan. Yang kita nak kerjakan ialah kita dapat baca dengan bacaan yang betul. Kalaupun kita dapat khatam sampai 3 kali, tapi bacaan kita dalam bacaan yang salah, memang dapat pahala usaha kita tadi untuk membaca, tapi tak seronok lah. Lagi afdalnya kita perbetulkan bacaan kita. Walaupun mungkin kita hanya sempat baca 5 juzuk saja dalam bulan Ramadan ini, tetapi 5 juzuk tu yang dibaca dengan kesungguhan. 5 juzuk tu yang dibaca dengan tajwid yang betul, dengan bacaan yang sempurna, itu lagi baik daripada kita 3 kali khatam tetapi semua tu kita baca main balon ikut suka kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah Al-Muzammil ayat 4 berkenaan dengan membaca Al-Quran ini tadi. Allah kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan tertib, dengan perlahan-lahan, dengan teratur. Maknanya janganlah baca tu tadi nak kejar cepat habis. Jadi kalaulah katakan masa tu baca dalam keadaan yang perut tengah tak selesa, baca itu tadi dalam keadaan yang mana dah nak kerjakan memasak tu tadi terkejar-kejar, janganlah. Biarlah membaca Al-Quran tadi dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang memang kita masanya tu ada, jadi tak terkejar-kejar. Baca dengan tartil tadi, maknanya baca dengan bacaan yang betul. Jadi sekarang ni dalam keadaan kita tiada bertadarus berkumpulan ni, alhamdulillah. Sebab apa? sebab apa saya cakap alhamdulillah? Kebiasaannya tak semualah, tapi ada berlaku bila mana kita bertadarus secara berkumpulan, boleh jadi timbul perasaan ataupun timbul rasa riak dalam hati kita ketika mana kita sedang bertadarus. Macam mana pula Ustaz? Saya sedang beribadah, saya sedang mengaji, takkan saya riak? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang dalam kumpulan tadarus ramai-ramai, kita tak semua tu tadi mempunyai kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Kita pula alhamdulillah Allah kurniakan kemampuan, katakan alhamdulillah kalau ada. Tetapi bila kita baca, kita dengar yang kat sebelah ni alif bata alhamdulillah, dalam hati kita alhamdulillah pun tak boleh nak baca ke? Maknanya kita dah merasa bangga dengan kemampuan kita membaca Al-Quran, dan kita merendahkan orang lain yang membaca Al-Quran. Itu yang kita tak nak. Jangan macam tu sekali-kali. Tapi sekarang ni kita bertadarus dalam makna kita membaca Al-Quran secara nafsiah sendiri-sendiri, tak ada masalah. Kalau kita rasa sendiri macam bacaan kita bagus pun, kadang-kadang bahaya juga. Sendiri baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati sedap pula suara aku baca. Dalam hati sendiri puji, sendiri baca, riak.
maka habis pahala tadarus kita tadi, ibadah kita tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkongsian ringkas hadis yang saya bacakan awal tadi, yang mana nawwiru manazilakum bis-salah wa qiraatil Quran itu tadi dapat kita jadi pembakar semangat. Maknanya kita nak terangkan rumah kita, kita nak nurkan, kita nak cahayakan rumah kita itu tadi dengan bacaan Al-Quran dan juga dengan solat itu tadi. Nur. Kita biasa dengar orang cakap, oh muka ustaz ni bercahaya, muka ustaz ni nampak nur, alhamdulillah, balik daripada haji muka nampak nur. Macam itulah yang kita nak rumah kita ni tadi. Kadang kita masuk rumah memang betul lampu terang benderang, cat itu cantik, tetapi tak ada nur, tak ada jiwa, tak ada keseronokan, tak ada kebahagiaan kat rumah tu. Jadi kita kena cari. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada peluang kita dalam tempoh PKP ni tadi, kat rumah ni tadi, perbanyakkanlah membaca Al-Quran, hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran, dan tunaikanlah, dirikanlah solat di rumah kita tu tadi. Dan biarlah rumah kita tu diserikan sebulan ini tadi. Alhamdulillah peluang PKP ni tadi, maknanya kita perbanyakkan, kita laungkan rumah kita tu, serikan rumah kita tu tadi dengan bacaan Al-Quran, serikan rumah kita tu dengan solat berjemaah, dan juga amalan-amalan yang baik. Mungkin boleh berkongsi dengan suami isteri, menegur perkara yang baik dengan anak-anak, membaca selain daripada membaca Al-Quran, membaca buku dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati dan merahmati kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya kira itulah perkongsian yang saya dapat berikan pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat melalui bulan Ramadan ini walaupun dalam keadaan new normal, dalam keadaan norma yang baru, kebiasaan yang baru, tetapi kita dapat jalani ibadah ini dengan lebih baik. Banyak ambil peluang ini supaya ibadah kita lebih baik daripada tahun sebelum ini. Sebab banyak masa terluang untuk kita gunakan untuk beribadah, bertadarus tadi, bersolat jemaah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, itu dapat kita peroleh. Maknanya taqaddama min dhanbihi, maknanya terampun dosa-dosa kita terdahulu. Itulah matlamat yang kita kejar, matlamat yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Selamat berpuasa, masih ada lagi waktu nak berpuasa. Kepada yang dah nak menyediakan juadah itu, selamat menyediakan juadah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.